Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kita sambung lagi pengajian pelajaran kita dalam kitab Al-Iman. Rukunnya, hakikatnya dan pembatalannya. Sambung lagi kitab kita ni. Masuk bahagian yang ketiga, tauhid asma' was sifat. Asma' was sifat. Bahagian ketiga, setelah kita berlalu dah dua jenis tauhid sebelum pada ni, bahagian pertama, bahagian kedua. Bahagian pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah. Kita bahas dah minggu lepas tauhid uluhiyah. Minggu ni masuk tauhid yang bahagian yang ketiga, asma' was sifat. Asma' mana nama. Asma' mana nama-nama. Asal perkataan ismun. Bahasa Arab lah ismun. Jamuk dia, plural dia, asma'. Nama-nama. Was-sifat. Waw tu mana dan, as-sifat mana sifat. Sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita panggil Asma'ul Husna dah. Biasa kita sebut. Asma'ul Husna tu nama-nama yang terbaik. Itu asma' tu mana nama. Pengertian tauhid asma' wa sifat secara ringkas ialah beriktikad dengan jazam, dengan yakin, jazam yakin bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Arti iktikad dalam hati kita dengan jazam, dengan penuh yakin bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat kesempurnaan. Suci, bersih daripada segala sifat-sifat kekurangan. Arti Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan. Sifat yang sempurna milik Allah. Sifat yang kurang milik makhluk. Arti Allah mempunyai sifat sempurna. Dan suci, bersih daripada segala sifat kekurangan. Tidak ada pada Allah sebarang sifat kekurangan, tak ada. Allah mempunyai sifat sempurna. Sebab itulah layak dia jadi Tuhan. Layak Allah jadi Tuhan, dia layak kita jadikan Allah sebagai Tuhan. Kita ni hamba dan dialah untuk kita lakukan ibadat. Kerana Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan. Tak ada sifat yang tidak sempurna. Tak ada. Sifat-sifat Allah tidak suci, bersih daripada segala sifat kekurangan. Tak ada. Tak ada sifat kurang bagi Allah. Kalau ada orang yak sifat kurang ada juga bagi Allah, bohong itu. Bohong dah. Tak ada. Tak ada sifat kurang bagi Allah. Cuma ada orang buat cerita dah. Buat cerita kalau Tuhan ni boleh buat ke tak? Tuhan ni buat batu besar. Dia buat batu besar lah. Dia buat batu tu besar, apa dia sendiri tahu kok nak akak. Apa Tuhan tahu kok nak akak. Boleh ke tak gitu? Tuhan ni buat batu besar. Pas dia sendiri tahu kok nak akak. Jadi soalan tu salah dia tu. Soalan dia salah dia. Mana boleh Tuhan tahu kok? Kalau Tuhan tahu kok nak akak, tak boleh jadi Tuhan. Tuhan tak pakar panggil. Tak boleh jadi Tuhan dah. Tuhan ni sempurna. Jadi dia ayat Tuhan buat batu besar apa tahu kok nak akak. Dia tidak Tuhan lagi tu. Tuhan ni sempurna. Tidak ada pada Allah sifat-sifat kekurangan. Sebab itulah kita baca lepas pada sembahyang subhanallah tu. Arti kata subhana makna maha suci Allah. Inilah. Ini maksud dia ni. Subhana maha suci. Subhanallah maha suci Allah. Pada sembahyang kita baca subhanallah. Dalam sembahyang kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Dah.
Subhanati maha suci Allah daripada segala sifat kurang. Tak ada dia pun. Tak ada pada Allah sifat kurang. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Sifat Allah ni tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Tidak menyerupai. Kalau menyerupai, orang tak boleh panggil Tuhan. Menyerupai maknanya bukan Tuhan lah tu. Makhluk dah. Menyerupai sifat-sifat makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Makhluk lah. Allah mempunyai sifat yang sempurna yang tidak menyerupai makhluk. Dalam arti kata, kita isbatkan, menetapkan, meneguhkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sendiri menetapkannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada kata dengan arti kata, daripada apa yang disebut tadi secara ringkas, maka kita fahamlah. Arti kata kita isbatkan, menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sendiri menetapkannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Nama-nama dan juga sifat-sifat yang Allah Ta'ala tetap di dalam Al-Quranul Karim bagi zatnya. Dan Rasulullah SAW menetapkannya bagi Allah di dalam hadis. Tanpa mengubah lafaz kalimah dan pengertiannya. Tanpa mengubah lafaz kalimah dan juga pengertiannya. Artinya, apa yang disebut oleh Allah, sifat-sifat dia dalam Al-Quran. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat dia. Sifat bagi Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat. Jadi hak mana Tuhan sebut dalam Al-Quran, sifat dia. Kerana Allah sendiri sebut dalam Al-Quran. Nama-nama yang Allah Ta'ala sendiri sifatkan. Dan nama-nama dia di dalam Al-Quran ataupun yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Itu dipanggil sifat Allah. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis. Kesemua itu kita terima ia adalah merupakan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalam hadis ada Nabi sebut tu? As'alakallahumma bi kulli ismin walaka sammai bihi nafsak. Ada dalam hadis. Ada Nabi sebut gitu tu. As'alakallahumma bi kulli ismin walaka sammai bihi nafsak. Aku minta kepada kamu ya Allah dengan nama yang engkau menamakannya untuk dirinya dalam Al-Quran. Yang Tuhan bubuh nama dia dalam Al-Quran. Jadi sifat dia lah. Nama dan juga sifat. Nama, sifat. Nama tu menggambarkan sifat. Dah, nama-nama Allah ni menggambarkan sifat lah. Contoh nama Saleh kita kata. Orang ni nama Saleh. Nama Saleh tapi sifat dia lelaki. Sifat dia sifat lelaki. Nama Zainab dia kata. Nama Zainab. Mana sifat dia? Sifat dia perempuan. Nama dia Zainab, sifat dia perempuan ya. Zainab tu nama dia. Sifat dia nama tu menggambarkan sifat. Bila sebut Saleh lelaki. Bila sebut Zainab perempuan. Ya. Nama tu boleh menggambarkan sifat. Supaya juga Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, nama Allah. Menggambarkan sifat ke apa? Pemurah. Sifat Rahman. Ar-Rahim, nama Allah juga. Allah Ta'ala nama dia Ar-Rahim, yang maha penyayang. Sifat dia yang memberi kasih sayang terhadap hamba dia. Allah Ta'ala maha pemurah terhadap makhluk dia. Murah Tuhan ni untuk semua makhluk. Murah Allah. Orang semayang ke? Tak semayang ke? Boleh makan belakang atas dunia ni. Boleh duduk sedap belakang atas dunia. Kenapa? Kerana Tuhan tunjuk sifat Rahman dia. Allah tunjuk sifat Rahman dia. Sifat murahnya Allah. Rahim. Rahim Allah Ta'ala tunjuk sifat kasih yang belah dia
kasih sayang dia terhadap hamba dia. Kepada orang yang beriman saja. Rahim ni Allah Ta'ala taruh sifat dia untuk orang beriman. Rahim. Kasih sayang Allah. Orang yang tak beriman, ni Allah Ta'ala tidak tunjuk kasih sayang dia, Allah Ta'ala murka ke dia. Orang yang tak beriman ni Allah Ta'ala murka. Orang yang beriman Tuhan sayang ke dia. Kerana Tuhan tunjuk sifat Rahim. Dalam arti kata, kita sifat Allah sendiri menetapkannya di dalam Al-Quranul Karim. Bagi zatnya dan Rasulullah SAW menetapkannya bagi Allah di dalam hadis. Tanpa mengubah lafaz kalimah dan pengertiannya. Tanpa mengubah lafaz, hadis dan pengertiannya. Kerana Allah yang maha mengetahui hakikat sifat dia. Hanya Allah yang maha mengetahui hakikat sifat dia. Tu ayat contoh Allah Ta'ala sebut dialah wawassami'ul alim. Dialah yang maha mendengar. As-sami' mendengar. Orang dengar ke tak? Dengar. Kita dengar ke tak? Dengar. Kita dengar juga. Allah Ta'ala dengar juga. Serupa ke? Kerana kira Allah Ta'ala dialah mendengar. Maha mendengar. As-sami'. Kita mendengar juga. Tapi serupa ke tak pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk? Serupa ke tak pendengaran Allah dengan pendengaran kita? Tak serupa. Tak serupa. Tuhan tapi dia Tuhan ayat nama, Tuhan ayat sifat dia maha mendengar. Maka dia mendengar. Lagu mana cara dia dengar? Cara ni tak usah tanya. Tak boleh tanya. Cara ni tak boleh tanya. Tak ada orang tahu. Cara. Bapa tak boleh tanya cara tu. Tuhan dengar dengan telinga ke? Ataupun Tuhan dengar dengan gapo? Tak boleh royak. Jawapan dia, tak boleh royak. Wallahu a'lam bimuradih. Allahu a'lam bihaqiqati sifati. Allah lebih mengetahui hakikat sifat dia. Dia tahu. Sebab kalaulah Tuhan menjelaskan sifat dia lagu ni sifat dia dalam Quran, tak apa. Ataupun Nabi menyebut dalam hadis, kita tahulah. Tapi bila dalam Quran pun tak ada ayat. Lagu mana dia dengar? Lagu mana dia melihat? Allah Ta'ala melihat. Kita melihat juga. Ya. Allah Ta'ala maha melihat. Tengok berlaku. Semua makhluk ni Allah Ta'ala tengok berlaku. Sifat Allah. Manusia lihat juga. Tapi serupa ke tak penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk? Tak serupa. Tidak serupa. Lagu mana penglihatan Allah? Surah Tuhan. Kama yaliku bijalalihi. Ulama kata sebut, kama yaliku bijalalihi. Sifat yang layak bagi Allah. Mendengar yang layak bagi Allah. Yang layak bagi dia, lah Tuhan. Melihat yang layak bagi Allah. Mendengar layak bagi Allah. Melihat layak bagi Allah. Berkata-kata yang layak bagi Allah. Lagu mana layak bagi Allah? Nah, nanti dia. Kalau Tuhan sebut dalam Quran, tak apa kita boleh royak. Kalau Nabi sebut dalam hadis, kita boleh royak. Tapi Nabi sendiri pun tak jelas benda ni. Sahabat-sahabat Nabi pun tak ada royak benda gini. Artinya, wallahu a'lamu bimuradih. Allah lebih mengetahui hakikat sifat dia. Suruh dia. Lagu mana hakikat sifat Tuhan? Tak ada orang tahu. Allah Ta'ala maha mendengar. Lagu mana Tuhan mendengar? Tak ada orang tahu. Lagu mana Tuhan melihat? Tak ada orang tahu. Lagu mana Allah berkata-kata? Tak ada orang tahu. Kerana tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Jadi mana yang dijelas dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, setakat mana? Tanpa mengubah lafaz, kalimah dan pengertiannya. Kerana yang mengerti hakikat sifat Allah ni, Allah yang tahu hakikat dia. Nah, tak ada orang tahu hakikat dia. Melainkan Nabi royak. Melainkan Tuhan sendiri royak dalam Quran. Maka Allah sendiri sebut dalam Al-Quran. Kita tahulah. Ya, itu dia.
tanpa mentaktilkannya. Taktil arti mengingkarinya. Sifat ni kita kena terima tanpa mengubah lafaz dan pengertiannya, tanpa mentaktilkannya. Sifat Allah. Ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi sebut. Taktil arti mengingkarinya. Kita ingkar. Mana Tuhan boleh dengar? Orang dengar juga, kan? Orang dengar, orang melihat, orang berkata-kata, orang punya ada ilmu. Dah. Takkanlah Tuhan ni serupa dengan orang. Takkan Tuhan serupa dengan makhluk. Maka kita menidakkan Allah. Tak ada sifat bagi Allah. Kita buang sifat Allah. Tak boleh juga. Taktil dia panggil. Kita nak ingkar apa? Sifat Allah muka Tuhan sebut dalam Quran. Muka Nabi sebutkan dalam hadis. Tuhan ada sifat Bismillahirrahmanirrahim. Ada dah. Sifat Allah dah tu. Apa nak kita nak ingkarnya? Kerana Allah Ta'ala dia mendengar, takut kita faham serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala mendengar. Serupa ke dengan makhluk? Tak serupa. Situ tempat duduk. Serupa ke dengan makhluk? Tak serupa. Sebab tu Tuhan sebut sifat dalam Quran. Yang Allah Ta'ala punya sifat yang sempurna Tuhan sebut. Apa yang Tuhan sebut sifat dalam Quran tu? Kerana tujuannya ialah nak menunjukkan bahawa Allah itu dialah yang maha sempurna. Sempurna. Dan layak untuk manusia jadikan dia sebagai tempat untuk beribadat. Layak. Pasal dia sempurna. Kalau tak sempurna, tak boleh jadi Tuhan. Nah, tak boleh jadi Tuhan. Orang ni, dia ni pandai awak gon ni. Gon lain tak pandai. Orang ni pandai awak gon ni. Gon lain tak pandai. Nak dakwa jadi Tuhan? Tak boleh. Kalau demo mengaku demo Tuhan, artinya ramai boleh jadi Tuhan gitu. Kawan reti bahagian ni, bahagian lain kawan tak reti. Tapi mengaku Tuhan mana boleh. Kalau gitu ramai mengaku Tuhan. Goni reti, goni tak reti. Goni tak reti boleh jadi Tuhan dah. Ramai boleh Tuhan gitu. Allah itu sempurna. Dia tahu segala-galanya, dia berkuasa di atas segala-galanya. Semua sifat-sifat dia, nama-nama dia sempurna berlaku. Kita biasa dengar ada dalam hadis disebut 99 nama Allah. 99. Al-Asma'ul Husna yang disebut dalam hadis 99 nama Allah. 99 itu nama-nama itulah menggambarkan sifat Allah. Sempurna berlaku dalam itu. Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari. Semua nama-nama Allah yang sempurna berlaku. Sempurna. Kalau kita tengok, ada belakang ni ada. Dia akan sebut satu persatu mengenai Asma'ul Husna. Dia akan sebut. Menunjukkan kesempurnaan Allah. Ar-Razik. Allah. Ar-Razik. Yang memberi rezeki ada. Nama Allah tu. Sifat Allah. Itu artinya Allah Ta'ala sempurna. Kalau kita, sebab itulah kita bahas dalam Tauhid Uluhiyah itu. Jika ada perkongsian dalam sifat Allah dengan makhluk lain. Yang memberi rezeki, Tuhan ni bukan Allah Ta'ala saja beri rezeki. Ada juga makhluk lain beri rezeki. Artinya kita telah menolak kesempurnaan Allah. Apa Tuhan tak cukup lagi ke? Tak sempurna lagi ke sifat Allah narak kau kena ada dewa lain dah buat mari rezekinya? Ataupun makhluk lain boleh buat mari rezeki dah. Tak sempurna lagi ke Allah ya? Bila kita letak sifat yang memberi rezeki ataupun yang boleh mendengar ataupun yang mengetahui perkara ghaib, Allamul Ghuyub Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dialah Anta Allamul Ghuyub. Kamulah yang mengetahui segala perkara ghaib. Itu sifat yang layak bagi Allah. Sifat yang terkhas. Sebab tu dia panggil Al-Asma' Al-Husna. Nama yang khas bagi Allah yang terbaik. Nama terbaik khas bagi Allah. Al-Husna. Kalau kita baca gini, Al-Asma' Al-Hasanah, boleh juga. Nama-nama yang baik. Nama baik, ya.
Tapi Tuhan sebut al-asma' al-husna. Nama-nama yang terbaik, yang terkhas bagi Allah. Jadi kalau kita ambil sifat Allah ni, geletak juga ke makhluk lain. Maknanya seolah-olah kita mencacatkan kesempurnaan sifat Allah. Jadi Allah Ta'ala tak sempurna lagi dia dalam memberi rezeki. Tak sempurna lagi dia dalam mengetahui perkara gaib. Tak sempurna lagi kuasa Allah. Kena kongsi dengan kuasa lain pun tak. Kena ada perkongsian kuasa Allah. Sebab tu kita bahas dah kita tak. Antara dosa yang Allah Ta'ala tidak ampun ialah jika seseorang itu hidup melakukan dosa dan dia tidak sempat bertaubat, ialah syirik. Syirik kan? Tuhan tak ampun dosa. Tidak ampun dosa syirik. Lain pada itu Allah Ta'ala ampun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampun dosa selain pada itu. Kerana dosa syirik ni arti seolah-olahnya orang ni tak adil lah. Mereka tidak yakin, tidak sempurna keyakinan terhadap kesempurnaan sifat Allah. Tak yakin dalam hati dia. Tak sempurna lagi. Allah yang maha memberi rezeki. Tidak sempurna lagi ke Allah. Dialah yang memberi manfaat. An-Nafi'. Ad-Dar. Dalam nama-nama Asma' Husna tu ada An-Nafi', Ad-Dar, nama Allah tu. Al-Ghani, Al-Muni. Yang kaya. Yang memberi kekayaan. Asy-Syafi. Yang menyembuhkan. Allah tu. Arti tak ada dah. Selain pada Allah yang menyembuhkan. Kita makan obat tu. Makan obat tu ikhtiar. Bukan kuasa dia obat tu tubik mari. Obat tak ada kuasa. Hak ada kuasanya Allah. Makhluk tidak ada sebahagian kuasa yang ada pada dia, bahkan kuasa tersebut hanyalah daripada Allah. Tanpa mengingkarinya. Sebab tu kita tak boleh ingkar. Tuhan ni tak ada sifat. Jadi ada satu golongan juga yang mengingkari sifat Allah. Ada ni golongan lagu ni. Golongan yang mentaktilkan sifat Allah. Golongan yang ingkar terhadap sifat. Tuhan yang tak ada sifat tadi. Allah Ta'ala tak ada sifat. Umpama mengenepikan semua nama Allah atau sifat Allah. Mengenepikan. Tak terima. Semua nama Allah atau sifat Allah ataupun sebahagiannya. Ataupun sebahagian saja. Dia terima sebahagian. Tak terima sebahagian. Tanpa mentakyifkannya, menetapkan kaifiatnya. Tengok. Kita beriman juga dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa mentakyifkannya. Mentakyif arti menetapkan kaifiat, cara. Lagu mana Tuhan tengok? Tuhan tengok ngegap. Nak tahu takyif tu? Takyif dia bang. Nak tahu kaifiat. Lagu mana? Lagu mana Allah Ta'ala melihat? Dengan mata ke? Takyif. Tuhan tengok ngegap. Dengan mata. Tuhan dengar dengan telinga ke? Takyif. Nak menetapkan kaifiat. Dengan menentukan hakikatnya. Tengok. Dengan menentukan hakikatnya. Di antara ayat dibahas pakai panjang itu ayat. Ada dalam ayat-ayat Al-Quran itu panggil ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Yang disebut sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah berada di atas arah. Allah duduk di atas arah. Antara sifat istawa mana duduk. Bila ditanya Imam Malik, orang yang bertanya kepada dia tentang ayat Ar-Rahman ala arsy istawa, maka dia menyebut al-istiwa maklum. Duduk itu diketahui, duduk. Duduklah. Mana kita tahu belaka duduk. Wal imanu bihi wajib. Dan beriman dengannya bahawa Allah itu istawa, duduk di atas arah itu wajib. Wassu'alu anu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiat, cara, takyif. Lagu mana Tuhan duduk? Cara Tuhan duduk tu lagu mana? Bid'ah, kata Imam Malik. Jadi bid'ah dah lah. Tanya tu, nak mengada kat situ, nak mengarut dah tu. Tak usah tanya. Ar-Rahman ala istawa. Allah
berada di atas arah. Istawa duduk. Makna dia. Lagu mana Tuhan duduk? Maka kita tak boleh menetapkan kaifiyah, cara Tuhan duduk. Tak boleh. Cara Tuhan duduk lagu mana? Supaya juga dalam ayat lain, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Tangan. Tangan tu, Tuhan sebut tangan dia. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maka ulama-ulama salah dulu, mereka tidak menghuraikan makna yadun itu, melainkan menyerahkan hanyalah kepada Allah SWT yang lebih tahu. Tangan yang layak bagi Allah. Kama yaliku bijalali. Tanpa, tadi dia kata, mengubah lafaz dan pengertiannya. Ya tangan lah. Ni ulama salah dulu. Ulama yang hidup 300 tahun awal hijrah dulu. Zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. 300 tahun. Lagu mana ke akidah Rasulullah? Kepercayaan Rasulullah terhadap sifat Allah. Lagu ni lah. Inilah akidah Rasulullah. Zaman Nabi dan sahabat, tabi'in dan tabi'in. 300 tahun awal hijrah dulu, lagu ni lah mereka memahami tentang sifat Allah. Kini lah. Sebagaimana ada dalam Quran, sebagaimana ada dalam hadis. Adakah mereka mengubah? Tak ubah. Lafaz dan pengertiannya mereka tidak ubah. Kita tanya akidah Nabi lagu mana? Kepercayaan Nabi dalam memahami sifat Allah. Lagu ni. Tangan mana tangan? Tangan Allah mana tangan Allah? Pasal tu ayat yadun, tangan. Mereka tidak ubah dah ke makna lain. Yadun mana tangan? Lagu mana tangan Allah? Tak boleh tanya. Pakai sekat tu ya. Takif tu. Nak tanya lagu mana tangan Tuhan? Besar ko, kecil ko, lebar ko, lagu mana? Tak boleh tanya. Kalau tanya kecil, lebar, gapo ni, ni makhluk. Lagu mana tangan Allah? Tak boleh jawab. Kama yaliku bijalalihi. Sebagaimana yang layak bagi Allah. Gitu ya. Itu pahamnya ulama-ulama salaf, Nabi, sahabat, tabi'in dan juga tabi'in dulu, mereka memahami begitu. Dalam Al-Quran juga ada wa yabqa wajhu rabbika kullu man 'alaiha fanin. Setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini akan musnah semua sekali. Wa yabqa, dan yang kekal ialah wajah Tuhan, muka Tuhan. Yang kekal ialah wajah Tuhan, muka Tuhan. Wajhu rabbika. Mana kita kata Tuhan ada muka. Tuhan ayat dia ada muka. Wajhu rabbika. Yang kekal ialah wajah dia, muka dia. Tapi adakah kita boleh ayat lagu mana wajah Tuhan? Tak boleh ayat. Kerana Tuhan ayat wajah dia, maka kita kata wajah dia. Wajah lagu mana? Yang layak bagi kebesaran Allah. Yang layak bagi kebesaran Allah. Kata ulama-ulama salaf, menghuraikan apa yang kita tidak, apa yang Allah Ta'ala sebut dengan perkataan sebegini. Dengan perkataan muka, dengan perkataan tangan, dengan perkataan duduk. Dan ulama dulu tidak urah. Kan ada benda yang Allah nak beritahu kita bahawa tinggi mana ilmu manusia sekalipun, ada perkara yang manusia tidak tahu. Di antaranya ni, saya tak tahu. Hakikat sifat Allah, siapa dia tahu? Bukan tangan, muka, duduk saja, mendengar. Kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu maha mendengar. Cuba tanya, lagu mana tu saya dengar? Boleh hoyak ke tak? Siapa boleh hoyak? Lagu mana tu saya dengar? Boleh hoyak? Takif dia pergi. Tak boleh hoyak. Ngak telinga kau, tak boleh hoyak. Cuma tu hayat dia dengar. Lagu mana dia dengar? Tak tahu. Dengar yang layak dengan dia dah. Layak bagi Tuhan. Dengar yang layak bagi Allah. Melihat yang layak bagi Allah. Ilmu yang layak bagi Allah.
Supaya juga duduk. Duduk yang layak bagi Allah. Sifat-sifat Allah ni, semua ulama salah dulu, surah Tuhan berlaku hakikat dia. Duduk yang layak bagi Allah. Tangan yang layak bagi Allah. Muka yang layak bagi Allah. Serupa ke makhluk ke tak serupa? Sebagaimana mendengar, kita tanya serupa ke tak dengan makhluk? Tak serupa. Dengar Allah, lagu lain. Dengar makhluk, lagu lain. Melihat Allah, lagu lain. Melihat makhluk, lagu lain. Duduk Allah, lagu lain. Duduk makhluk, lagu lain. Muka Allah, lagu lain. Muka makhluk, lagu lain. Kita pun bahasa kita pun muka macam-macam ada muka. Buku ni ada muka surat. Muka pitu. Tu muka pitu. Muka pitu tu. Muka pitu dah. Duk mana duk muka pitu tu? Muka Kuala ada pak itu. Muka belakang. Tapi serupa ke tak? Tak serupa. Muka buku, muka surat lagu lain. Muka pitu lagu lain. Muka Kuala lagu lain. Muka belakang. Bahasa. Bahasa yang digunakan lagu tu bahasa digunakan. Maka Allah gunakan gitu. Hakikat surah Tuhan. Tak tahu. Tuhan ni rakyat dia, ya wajhu rabbika. Yang kekal wajah Allah. Lagu mana? Surah Tuhan? Tak tahu. Lagu mana muka Tuhan tu? Wajah. Muka Tuhan ayat wajah. Wajah kita kena ayatnya. Tapi lagu mana wajah dia? Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Lagu mana tangan Allah? Tak ada orang tahu. Lagu mana Allah duduk? Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Itu makna tidak tanpa mentakifkan, menetapkan kaifiatnya. Tidak menetapkan kaifiat. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah duduk di atas arah. Duduk makhluk ni dia, ulama-ulama kita menyebut bahawa kita Allah Ta'ala sebut dia duduk atas arah. Al-Arsh. Di atas arah. Duduk kita ni, duduk atas ni, jepek gini. Kita duduk atas kursi, duduk jepek gini. Tuhan duduk lagu tu, tak boleh royak. Tuhan duduk atas arah. Bukan sebab kita duduk ni. Tuhan duduk atas arah. Ada disebut dalam hadis juga disebut bahawa Allah turun di malam selepas 1/3 malam. Tuhan turun ke langit dunia. Ke langit dunia. Allah Ta'ala menyebut bahawa dia turun ke langit dunia. Turun tu turun lagu mana? Turun yang layak bagi Allah. Turun yang layak bagi Allah lah. Tak boleh rayak turun lagu mana. Turun pesen Tuhan ikut lagu mana. Turun pesen dia. Bila dia rayak turun, turun lah. Lagu mana pesen dia? Pesen dia. Kita turun supaya turun tangga ke, turun supaya turun kapal terbang ke, turun terjun ke, turun lagu mana. Tak, turun kepala dulu ke, kaki dulu. Tak boleh rayak. Tak boleh rayak. Turun pesen dia. Turun yang layak bagi Allah. Pesen Allah. Turun yang pesen Allah. Itu ulama-ulama salah dulu. Kenapa? Kerana ada perkara yang kita tidak tahu hakikatnya. Walaupun kita fikir lagu mana pun, hurah lagu mana pun, syarah lagu mana pun, adakah kita tahu hakikatnya? Tak ada orang tahu juga. Ngelahnya, pergi kau tak tahu juga. Wallahualam. Hakikat lagu mana? Wallahualam. Tak tahu juga. Sebab Nabi pun tak royak. Tuhan tak cerita dalam Quran, Nabi pun tak royak. Lagu mana? Maka ulama-ulama salaf dulu mereka menyerahkan urusan kepada Allah. Maka lebih baik surah Tuhan lah. Kerana tak ada orang tahu hakikat sifat Allah melainkan Allah. Tak ada orang tahu hakikat lagu mana Tuhan mendengar hakikat pendengaran Allah lagu mana. Tak boleh royak juga. Hakikat Tuhan dengar dengan gapo. Setara mana Tuhan boleh dengar. Kita ni dengar hak sini orang duk buat rumah kita dengar. Tak dengar ada. Makhluk. Pendengaran makhluk. Adakah pendengaran Allah? Lagu mana? Tak boleh royak.
Hak mana Tuhan ayat Al-Quran boleh lah. Tuhan mendengar semua makhluk dia. Tuhan mendengar segala perkataan makhluk. Tuhan mendengar segala ucapan makhluk. Itu ada dalam Al-Quran. Tapi Tuhan lagu mana tu kaifiyat dia. Kaifi. Lagu mana tak boleh ayat. Tak ada orang yang boleh ayat. Tak ada dia. Dia akan sebut lagi depan lagi ni. Akan ada lagi. Itu pandangan ulama-ulama salah dulu. Ulama salah 300 tahun lagu itulah. Cuma ulama kemudian mereka memahami sifat-sifat Allah ini dalam bentuk ayat-ayat mutasyabihat ni. Mereka huraikan pengertian daripada lafaz. Dia hurai pengertian tu. Mereka huraikan. Contohnya, Allah duduk di atas arah. Istawa bukan saja makna duduk. Ada makna lain. Istawa membawa makna istaula. Tuhan Allah memerintah arah. Dia tukar. Istawa membawa makna memerintah. Duduk situ maknanya memerintah. Ada sudut makna. Maka dia ubah daripada kalimah lafaz asal makna duduk kepada makna istaula, makna memerintah. Kerana ada juga perkataan istawa dalam bahasa Arab membawa makna memerintah. Tangan gitu juga. Tangan ini kata dia tangan membawa makna kuasa. Kuasa. Tangan arti kuasa. Orang yang ada kuasa. Orang ada tangan arti ada kuasa. Jadi kesemua tu adalah huraian terhadap sifat-sifat Allah yang mutasyabihat. Mutasyabihat arti yang kita ketahui maknanya dan kita tidak tahu maksud dia. Itu panggil ayat-ayat mutasyabihat ni. Maka ulama-ulama 400 tahun, 500 tahun kemudian ni mereka menghuraikan dengan makna yang dekat dengan makna istawa ataupun dengan makna yadun, tangan tersebut. Dia kata tanpa mentakifkannya, menetapkan kaifiatnya dengan menentukan hakikatnya dan menetapkan cara-cara tertentu bagi Allah. Cara-cara tertentu tak ada juga. Lagu mana cara tu saya dengar? Tak boleh ayat juga. Kita tak boleh ayat. Cara tu tak boleh ayat. Kaifiat, lagu mana bentuk atau cara tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dan tanpa tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kita tak boleh menyamakan atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Itu pandangan daripada dua ahli sunnah wal jamaah juga. Sebahagian ulama salah 3 tahun mengenai ayat-ayat sifat diserahkan lafaz dan pengertiannya hanyalah pada Allah. Hanya pada Allah. Tapi ulama-ulama kemudian ni mereka mentakwilkannya, panggil takwil, menghuraikannya dengan makna yang dekat, bukan makna jauh dah, dengan makna yang dekat, yang diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tak ada masalah lah. Kita boleh faham sifat Allah ini sama ada kita serah lafaz, kalimah dan pengertiannya hanyalah pada Allah. Itu pandangan ulama 300 tahun dulu. Ulama kemudian ni katanya boleh hurah, tapi huraian pun tidaklah siapa menyebabkan menyerupai sifat-sifat Allah itu dengan makhluk. Tak. Allah Ta'ala itu memerintah arah. Supaya dapat mudah dipahami dan tidak mencacatkan sifat-sifat Allah SWT. Jadi itu pandangan dua. Sebabnya ada ayat Al-Quran sebut mengenai ayat-ayat mutasyabihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah.
Dan tidak ada yang mengetahui huraiannya melainkan Allah. Itu ada ayat Quran gitu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada ayat sama pada tu, warasikhuna fil ilmi. Ada ayat pada tu. Jadi ulama-ulama salaf mereka baca ayat ni wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada orang yang mengetahui huraian ayat ini melainkan Allah Taala saja. British kata wakaf situ. Tapi ulama kemudian kata ada bacaan wasa. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui huraian ayat-ayat mutasyabihat ini melainkan Allah dan orang yang mendalam pengetahuannya. Tambung wasa. Jadi sebab itulah ulama-ulama kemudian ni mereka menghuraikan, takwilkan kalimah dan pengertian ayat-ayat mutasyabihat itu kepada makna yang tidak mencacatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada masalah lah. Semua itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah berlaku. Ahlussunnah wal Jamaah berlaku. Ahlussunnah wal Jamaah. Cumanya kalau ditanya lagu mana akidah Nabi, lagu mana kepercayaan Nabi terhadap sifat-sifat Allah, lagu ni lah 300 tahun dulu. Nabi SAW dan sahabat dan tabi'in dan tabi'in mereka tidak mentakwilkannya, tak takwil. Arti mereka tidak menghuraikannya. Bahkan mereka serah maksud pengertiannya hanyalah kepada Allah yang mengetahui. Kepada Allah yang lebih mengetahui. Daripada pengertian ini jelaslah bahawa tauhid asma' wa sifat ini berdasarkan kepada 3 asas. Dia sana ni huraian dia atas tu, perenggan atas tu. Dasarnya 3 dasar. Siapa yang menyeleweng daripada asas ini sudah tentu ia tidak mentauhidkan Allah di segi asma', nama dan sifat-sifat. Ketiga-tiga asas itu ialah pertama menyucikan Allah Azza wa Jalla daripada menyerupai makhluk dan daripada sifat kekurangan. Ini yang pertama. Kalau kita bincang saat ni, dia sebut 3 asas ni. Pertama, menyucikan Allah daripada menyerupai makhluk dan daripada sifat kekurangan. Yang kedua, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sabit di dalam Al-Quranul Karim. Dan hadis syarif. Hadis syarif, hadis mulia. Syarif makna mulia. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis kita terima. Tanpa mengurang, mengubah dan mentaktilkannya. Tanpa mengurang ataupun kita mengubah ataupun mentaktil atau meniadakannya, mengingkarinya. Yang ketiga, menghapuskan perasaan ingin tahu kaifiyat dan bentuk sifat-sifat itu. Yang ketiganya, ulama-ulama 300 tahun awal hijrah dulu, mereka menyerahkan sifat itu hanya Allah yang mengetahui. Itu menghapuskan perasaan ingin tahu kaifiyat. Lagu mana? Lagu mana tangan Allah? Lagu mana Tuhan duduk? Lagu mana ni kena buat. Sebab akal manusia tak ada kita nak memahami perkara tersebut. Tak ada. Allah Ta'ala tak ayat. Berapa Tuhan tak ayat? Sebab kalau ayat pun boleh jadi orang tak faham juga. Sebab tu Tuhan tak ayat begitu. Sebab akal manusia ni tak ada. Tak padan dengan akal kita. Tuhan buat akal ni sama sedak dengan agama Tuhan buat. Akal manusia ni Allah Ta'ala buat sama sedak dengan agama dia. Tidak lebih, tidak kurang. Sama sedak dengan agama. Lebih pun tak, kurang pun tak. Jadi sebab itulah Tuhan tidak sebut benda-benda lagu ni. Seperti mana kita tidak boleh mengetahui hakikat zat Allah. Zat Allah, tak ada orang boleh tahu. Lagu mana zat Allah? Tak boleh. Zat manusia kita boleh tahu zat kita. Ada dengan tangan, ada dengan kaki, ada dengan body, ada dengan perut, ada mata. Zat betul manusia. Zat Allah tak ada orang tahu. Apa tak boleh tahu? Tuhan tidak jelas kita. Tuhan tak jelas zat dia ni pasien agama, pasien cair ko, pasien beku ko, pasien kerah ko, lembek ko, tak boleh royak. 3 segi ko, bulat ko,
Pak segi kau, bujur kau, tak boleh. Tak boleh royak zat Allah. Pesi mana zat Allah? Pas lagu mana? Zat ni serah Tuhan. Zat ni serah pada Allah. Zat ni ulama 400 tahun kemudian pun menyerah urusan yang sebenar kepada Allah juga. Serah pada Allah juga. Tak ada boleh hurrah. Tak boleh nak hurrah zat Allah. Begitu juga sifat-sifat Allah yang mutasyabihat saat ni. Yang sifat Allah, Allah Ta'ala gambar, Allah Ta'ala sebut sifat dia dalam Al-Quran dengan istawa, dengan kalimah istawa ataupun dengan kalimah yadun, dengan kalimah tangan, ayat mutasyabihat ni. Maka ulama salah juga, mereka serah urusan tu kepada Allah yang tahu. Sebab dalam Quran Tuhan tidak sebut, Nabi pun tidak sebut, dan Nabi berakidah lagu ni lah, menyerahkan urusan hanya Allah yang tahu. Nabi sendiri pun. Sahabat gitu juga. Tabi'in, tabi'in, lagu tu juga. Semua mereka serah pada Allah yang lebih mengetahui tentang Allah Ta'ala sebut duduk dia, tangan dia, muka dia. Serah pada Allah. Hakikat yang mengetahui sebenar. Sebab tu dia kata, yang ketiga, menghapuskan perasaan ingin tahu. Kenapa Kita duduk cari-cari pun tak jumpa jawapan juga. Hakikat. Siapa dia yang tahu tentang hakikat sifat dia? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya, Allah yang tahu. Sebab tujuannya ialah untuk Allah Ta'ala berkata dalam berfirman di dalam Al-Quran begitu supaya untuk dapat kita mudah faham. Jangan guna perkataan. Hakikat sebenar kita tidak tahu. Serah pada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maknanya tangan Allah berada di atas tangan mereka. Lagu mana tangan Allah? Itu kita tidak tahu. Lagu mana tangan Allah? Kita tidak tahu. Di perasaan ingin tahu tu kita kena kenda dulu. Nak tahu lagu mana kafiat, tak boleh kenda. Sebab Tuhan tak cerita. Sebab Nabi tak royak. Kerana walaupun bijak setara mana manusia pun, ada tepat yang Allah Ta'ala suruh kita, jangan kamu fikir benda ni. Jangan kamu hura benda ni. Jangan kamu berfikir lebih benda ni. Hak ni aku susu dalam pengetahuan aku. Hak ni Tuhan sembunyi dalam pengetahuan dia. Contoh, ayat Al-Quran. Ada juga Alif Lam Mim. Yasin. Apa dia makna dia? Saya sebut dalam Quran. Alif, Lam, Mim. Huruf Alif, huruf Lam, huruf Mim. Pada zahirnya gitulah makna dia. Huruf Alif, huruf Lam, huruf Mim. Yasin, huruf Ya, huruf Sin. Alif, Lam, Ra. Alif, Lam, Ra. Pada zahirnya. Pada hakikatnya, serah Tuhan. Kalau kita mikir huruf pun tak betul juga. Pasal Quran tak ada ayat, Nabi pun tak ayat. Gaprio makna Alif Lam Mim. Walaupun ada setengah-setengah ulama menghuraikannya. Alif makna gapo, Lam makna gapo, Mim makna ada juga. Tapi banyak tafsir ulama, wallahu a'lam bimaradi. Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Siapa dia tahu? Tak ada orang tahu. Kalau kita hurah, tak betul juga. Kerana Nabi tak hurah. Alif Lam Mim ni, Nabi tak hurah. Surah Tuhan. Surah Tuhan. Cuma ulama kita sebut adalah rahsia Allah Ta'ala sebut tu. Rahsia disebut Alif Lam Mim, huruf-huruf Arab muqatta' ni pun. Huruf-huruf yang disebut Alif Lam Ra, Alif Lam Mim tu huruf-huruf Arab. Kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Adalah orang sebut gitu, tapi makna dia gapo? Hakikat makna tak ada orang tahu. Melainkan Allah. Apa yang jadi tidak tahu? Kerana Allah tak cerita, Nabi pun tidak menghuraikan, sahabat Nabi pun tak ada story cerita benda ni. Tabi'in pun tak ada royak. Tabi'in pun tak ada royak. Gapo dia makna Alif Lam Mim? Gapo dia makna Yasin? Gapo makna Hamim? Gapo makna? Maksud dia sebenar. Tidak ada yang lebih mengetahui
melainkan Allah. Nah, akhirnya kita serah dia kata menghapuskan perasaan ingin tahu kaifiat dan bentuk sifat-sifat itu. Kita berhenti setakat tu dulu. Kita sambung semula lah. Takut ada soalan. Aras tu sendiri apa? Lepas tu Allah duduk atas aras atau mantap aras. Lepas tu Allah turun ke langit tu ni. Langit turun ni maknanya aras tu tempat tinggi lah. Ada budak-budak kata Allah ada mana atas langit kan. Baik sedangkan Allah tidak tepat atas atas langit tidak mana. Aras kita kena faham. Aras maknanya makhluk. Kita kata terjemah singgah sana. Aras makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Aras ni makhluk. Salah satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan seperti mana Allah Ta'ala ciptakan langit juga. Cuma kita tidak nampak. Sebagaimana Tuhan ciptakan malaikat. Kita tak nampak malaikat. Tapi kita percaya. Aras ni makhluk. Yang Allah Ta'ala ciptakan makhluk. Aras makhluk. Qalam makhluk. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan aras itu dipikul oleh para malaikat di akhirat kelak. Samaniyah. 8 orang malaikat pikul dia. Aras tu. Disebut dalam ayat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dipikul aras Allah. Yang memikul aras Allah pada ketika itu ialah 8 orang malaikat pikul aras tu. Cuma kita tak nampak. Wajib percaya, wajib percaya. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Luahlah kursi Allah. Mana kursi Tuhan? Raja tengok. Kalau raja ada ayat raja tengok berlawak. Ya. Tak ada. Tak aja tengok. Tak nampak. Tapi ada ke tak ada? Tuhan ayat ada. Wasi'a kursiyuh. Luahlah kursi Allah tu. Luah kursi Tuhan ni as-samawati wal ardh. Luah langit bumi. Maka ulama kita sebut Tuhan raya luah langit bumi. Artinya habis luah tu. Maksud luah langit bumi ni habis luah. Luah pada langit Tuhan raya. Kalau Tuhan raya luah pada langit bumi kita tak faham juga. Maka Tuhan raya wasi'a kursius samawati. Luahnya kursi Allah itu ialah luah langit bumi. Arah Tuhan, arah Allah. Arah ni lebih besar pada kursi lagi. Arah besar pada kursi lagi. Nabi ayat perbandingan aras dengan kursi ialah kamu ambil gelar, mucapuk tengah pada pasir, kata Nabi, gelar tu adalah kursi, hok luah pada tu luah pada gelar tu adalah arah Tuhan. Pada pasir tu arah Tuhan. Gelar hok mucapuk tu kursi Allah. Pas kursi Tuhan ni luah langit bumi. Pas kita nak ayat Tuhan duduk lagu mana? Kalau kita kata Tuhan duduk pada makhluk, Tuhan duduk atas arah, duduk lagu mana Tuhan? Tak boleh ayat. Kursi pun kita tak boleh nak gambar lagu mana kursi Allah. Arah Tuhan besar pada kursi lagi. Pecah kepala. Bukan sakit kepala, pecah kepala. Tak boleh fikir. Allah Ta'ala cipta arah dulu. Tak lagi. Arah dulu. Arah dan air. Jadi kita nak fikir Tuhan duduk atas arah. Duduk pun kita duduk. Tak boleh. Arah saja tu besar pada kursi dia. Kursi luah langit bumi dia. Lagu mana? Tak nak fikir. Sebagaimana ahli sains dia ayat langit. Pada ayat dalam tu ada planet. Dalam tu ada galaksi. Berapa juta, berapa besar pada bumi. Dia ayat. Awak kajian dia. Beratus ribu juta besar pada bumi ni lagi. Galaksi ada. Galaksi awak pada mah pun ada. Galaksi pada besi pun ada. Ahli sains dia ayat. Tak boleh nak fikir, pecah kepala. Jadi, kita cari, tak jumpa, tak ada. Tapi mengikut kajian sains ni, buat kajian pasal satelit ke apa ni, tengok ada gini-gini dia ayat. Arah besar pada tu lagi. Kursi besar pada tu lagi. Jadi Allah duduk di atas arah. Bukan duduk jepek pun kita ni. Kita duduk atas kursi, kita duduk gini. Tuhan bukan duduk gitu, Tuhan duduk atas arah. Atas arah.
Lagu mana? Wallahu a'lam. Tak ada orang tahu. Tuhan duduk atas arah. Tuhan duduk atas. Lagu mana Tuhan duduk? Tak tahu. Kita angkat tangan. Berdoa ke atas. Atas. Tuhan duduk atas. Lagu mana atas? Tak tahu. Tak boleh ayat. Tuhan duduk atas arah. Dia ayat Ar-Rahman alal asyistawa. Allah berada di atas arah. Aamintum man fis sama. Dalam surah Al-Mulk. Apakah kamu berasa aman? Man fis sama. Daripada, apakah kamu berasa aman daripada Allah yang berada di langit? Ada dua ayat dalam surah Al-Mulk. Aamintum man fis sama. Apakah kamu berasa aman daripada Allah yang berada di langit? Aamintum man fis sama ayakhsifa bikum al-ard. Aamintum man fis sama ayursila alaikum hasiban. Dua ayat. Apakah kamu berasa aman daripada Allah yang berada di langit bahawa dia mendatangkan bala, bencana, menenggelamkan bumi? Apakah kamu berasa aman kepada Allah yang berada di langit? Yursila alaikum hasiban. Ya Allah Ta'ala menghantarkan bala taufan pada kamu. Apakah kamu berasa aman? Man fis sama. Ayat 7. Allah yang berada di langit. Tapi lagu mana Tuhan berada tu, kita tak boleh rayak. Kaifiat lagu mana, tak boleh rayak. Kaifiat. Moga Tuhan rayak lagu tu dalam Quran. Kita terima gitu. Lagu mana? Tak boleh rayak lagu mana. Duduk dia lagu mana, keadaan lagu, tak boleh rayak. Boleh? Boleh? Tak apa. Tapi kita kena faham, bodoh tu tak kira lah. Quran rakyat Tuhan berada manfis sama. Allah yang berada di langit. Lagu mana Tuhan duduk di langit? Wallahualam, tak tahu. Tidak sepuluh kita duduk dalam rumah, dalam ekor, dalam bukan lagu tu. Lagu mana Tuhan duduk tu tak boleh nak rakyat lagu mana. Tapi moga Tuhan rakyat dia duduk di langit, lagu mana tak boleh rakyat. Ada hadis seorang sahabat Nabi. Nabi tanya ke dia, "Aina Allah?" Di mana ke mana? Di mana ke Allah? Dia pun ayat fis sama, di langit. Nabi ayat, aku menyaksikan dengan orang ni beriman pada Allah. Aku menyaksikan dia beriman. Beriman tu betul sepuluh Quran tu. Betul kalau orang Tuhan di langit. Seperti mana Al-Quran. Sepuluh Quran, amintum man fis sama. Apakah kamu berasa aman? Ambo tengok dalam terjemahan. Semua terjemuh gini berlaku. Balik tengoklah. Apakah kamu berasa aman daripada Allah yang berada di langit? Semua terjemuh kita berlaku. Nak terjemuh lagu mana lagi? Tak boleh terjemuh dah. Jadi, Tuhan duduk di langit. Lagu mana duduk di langit? Kita tak boleh rayak lagu mana. Dan kalau kita bahas lagi, langit tu sendiri bukan sini. Langit tidak sini. Fikir tu pening bolak. Langit tu mana? Itu dibahas. Ini bukan sini langit. Ni bukan langit ni. Dibahaskan oleh ulama mana langit. Sudah. Bahas oleh ulama pula. Mana langit tu mana? Duduk mana langit? Boleh tunjuk? Siapa boleh tunjuk mana langit? Itu bahas oleh ulama falsafah. Tidak langit. Bukan langit ni. Ni langit orang panggil. Dalam mulut kita ni langit apa? Langit mulut panggil langit. Atas. Maknanya kita panggil langit apa? Atas. Atas. Ahli falsafah juga membahaskan. Kalau kita kata bertempat, tempat mana? Tempat tak boleh rayak, tahayus tak boleh rayak tempat mana. Sekarang kita tanya, kita duduk mana? Kita boleh tanya, kita duduk mana? Kita rayak duduk atas masjid. Bukan atas masjid, atas tanah. Masjid atas tanah. Tepat tu nak, kita nak tepat tu, tepat mana? Tak boleh rayak juga. Spesifik tak boleh. Tepat tu sendiri. Seperti langit tu lah. Mana langit? Tak boleh rayak. Mana tepat dia rayak? Tepat ni mana? Kita atas masjid, bukan atas kapek. Duduk atas kapek, ambil duduk atas kapek ni. Bukan atas masjid. Jadi tepat tu tak boleh rayak. Sebab itulah. Macam tadi, Pak kata wasal je. Ha. Bagi banyak ulama tafsir,
Orang yang mendalami, orang itu orang yang ulama lah. Ulama. Alim ulama yang mendalam arti yang ada pengetahuan terhadap ilmu agama. Rasikh ini orang yang dalam pengetahuannya terhadap agama. Maknanya dia pergi pada ahli ulama. Alim ulama. Alim ulama. Kerana lemon ini, kerana dia takwil itu boleh guna lah. Boleh. Takwil dia. Boleh. Takwil itu diterima. Itu termasuk dalam ahli sunnah wal jemaah juga. Kerana takwil dia tu tidak mencacatkan sifat Allah. Takwil dia tu tidak jauh sehingga mencacatkan sifat Allah. Ataupun sehingga menghina Allah dia. Maknanya, Tuhan duduk. Duduk ni mana? Memerintah. Gitu ya. Tuhan duduk mana? Memerintah. Hati tidak sampai ke peringkat mencacatkan sifat Allah lagi. Memerintah, mana perkataan Arab ada juga. Istawa mana? Istaula. Boleh juga. Boleh diterima lagi. Boleh diterima lagi. Ustaz, apa boleh terjemah ikut mana dia tulis aku buat dulu. Kadang-kadang dia juga kami bina kata. Kami suruh dia. Apa adakah kami aku dan kami itu manusia tu dia ataupun punya buat ayat lagu tu. Saya ayat-ayat gitu dah. Jadi aku tu sebab apa? Pasal kami tu kami macam lama. Lama. Aku ni Bahasa Melayu kita berbeza dengan bahasa Arab. masalah. Bahasa Arab. Bahasa Melayu, aku seorang lah. Kalau kami ramah. Tapi ada juga bahasa Melayu. Pun kami ni menunjukkan bahawa kemegahan, keagungan, kebesaran. Menunjukkan kebesaran dia juga. Kami telah pun tahun lepas kami telah bina sebuah sekolah. Jadi ayat kami. Maknanya Jadi bukan kajian. Bukan manusia tu terjemah. Dah, bukan. Ayat gitu dah. Ayat gitu dah. Kami menunjukkan kebesaran. Kami menunjukkan keagungan. Ada. Bahasa Melayu pun ada kita guna juga. Padahal kalau nak kira patutnya moga Allah Ta'ala sah. Jadi apa? Jadi kami. Kami itu menunjukkan kebesaran. Ayat tu. Terputus kata tak? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillah rabbil alamin.